Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini dalam satu forum bicara ilmu bagi membincangkan berkenaan institusi kekeluargaan dalam sistem sosial Islam. Sebelum itu, saya ingin mengalukan kehadiran tuan-puan pada majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Okay, tajuk forum kita pada hari ini berkisarkan mengenai kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam. Sebagai pembuka bicara, saya menyampaikan serangkap pantun. Ingin rasa memakan kari, kari cendawan, batang keladi. Girang rasa tidak terperi, bertemu tuan yang baik budi. Tanpa melenggahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Akmal bin Yahya, bergerak selaku moderator anda pada hari ini. Seterusnya saya akan memperkenalkan dua orang panel yang mengupas tajuk kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kiri saya, segak lagi tampan bergaya. Ahli panel yang pertama, Saudara Muhammad Adib. Saudara Muhammad Adib, selamat datang kami ucapkan. Terima kasih. Seterusnya tersenyum-senyum sipu sejak tadi. Panel yang kedua, Saudara Muhammad Suhaib Irfan. Selamat datang saya ucapkan. Terima kasih moderator. Sama-sama. Baiklah, jadi sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada Saudara Muhammad Adib. Soalannya, apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan sistem sosial? Okey, terima kasih kepada moderator Saudara Muhammad Akmal di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada hari yang mulia ini. Berbalik kepada soalan tadi, sistem sosial dari segi bahasa ialah setiap aktiviti atau kegiatan manusia dalam hidup bermasyarakat. Manakala dari segi istilah pula, jika dihubung kaitkan dengan manusia, ia bermaksud sebarang kelakuan atau sikap yang dipengaruhi oleh pengalaman dan tingkah laku setiap individu yang telah lalu, semasa sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti yang kita sedia maklum, manusia dulu hingga kini mengamalkan kehidupan bermasyarakat yang mana kelompok manusia ini bergabung melalui ikatan undang-undang yang bertujuan untuk mengamalkan hidup aman damai dan harmoni. Dalam peraturan sosial Islam, undang-undang Allah mendahului masyarakat dan menguasai bagi menyekat manusia daripada leka dengan kepentingan diri dan hawa nafsu yang mungkin boleh tersimpang dari jalan. Sistem sosial Islam mengamalkan dan berasaskan petunjuk Allah iaitu Al-Quran dan Sunnah. Kedua-duanya telah menggariskan beberapa asas utama kehidupan sosial bagi manusia iaitu bekerjasama atau melakukan kebaikan dan tidak bekerjasama untuk dosa dan kezaliman. Firman Allah dari surah Al-Ma'idah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dalam surah At-Taubah juga menyatakan, dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruf, mencegah daripada yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah jelaslah daripada firman yang saya bacakan tadi bahawa sistem sosial Islam sangat pentingkan sifat kerjasama antara satu sama lain, tidak mengira jantina dan bangsa dalam menuju ke jalan untuk mendapatkan keredaan Allah. Sistem sosial Islam turut menggariskan hubungan sesama manusia adalah satu ibadah di mana segala bentuk perhubungan perlulah dengan tujuan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 112 menyatakan mereka diliputi kehinaan di mana sahaja mereka berada kecuali jika mereka berpegang kepada tali ad-din Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Selain itu, dalam surah Ali Imran juga ayat 102 dan 103, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan sebagai Muslim, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali ad-din Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi tidak hairanlah bahawa manusia yang sering berpegang kepada Islam sebagai ad-din yang merangkumi segala aspek kehidupan dan mampu memberi panduan kepada manusia
untuk terus percaya kepada agama Allah dari sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Menjaga perjanjian dengan manusia dan bersatu padu dalam masyarakat adalah perintah Allah, dan mentaati Allah itu adalah menunaikan ibadah kepadanya. Itu sahaja daripada saya untuk soalan yang diajukan tadi. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama kita, pendefinisian yang sangat padat dan jelas. Hadirin sekalian, memangnya kita akui sistem sosial Islam ini berpaksikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Memandangkan ada bukti-bukti yang cukup jelas daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis. Seterusnya, persoalan saya kepada saudara Muhammad Suhaib pula. Apakah pula institusi kekeluargaan dalam sistem sosial Islam? Okey. Penghargaan diucapkan kepada moderator yang sudi memberikan peluang kepada saya untuk berkongsi idea dan juga bermadah untuk sesi forum kali ini. Berhubung dengan soalan moderator, institusi kekeluargaan ini ialah salah satu tiang utama bagi sistem sosial Islam. Islam telah menetapkan syarat yang wajib untuk dipatuhi bagi membina institusi kekeluargaan itu sendiri. Hubungan antara lelaki dan juga perempuan perlu dihalalkan melalui perkahwinan. Dalam perkahwinan itu terdapat akad nikah yang akan menghalalkan hubungan tersebut. Ia adalah sebuah permulaan bagi sesebuah institusi kekeluargaan untuk berkembang dan juga memberikan kesan positif kepada sistem sosial Islam ni. Perkahwinan berlaku dengan termenterainya akad antara lelaki dan juga perempuan yang mana dijalankan oleh wali pihak perempuan dan juga disaksikan oleh 2 orang saksi dari pihak lelaki. Perkahwinan ini adalah fitrah seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menjadikan untuk kamu dari diri kamu pasangan-pasangan dan menjadikan bagi kamu daripada pasangan-pasangan itu anak-anak dan cucu-cucu. Dia menggunakan rezeki yang baik. Jadi melalui firman ini, proses perkembangan generasi akan datang adalah tertumpu kepada institusi kekeluargaan itu sendiri. Baiklah sesebuah institusi keluarga itu, maka baiklah generasi yang akan datang. Jadi dalam sesebuah institusi kekeluargaan ini, terdapat banyak peringkat umur yang dibahagikan kepada beberapa peranan. Keluarga ini adalah kumpulan sosial yang ada ikatan pertalian darah dan ada tanggungjawab tertentu bergantung kepada peranan individu berkenaan. Iaitu yang pertama ialah bapa dan suami. Yang pertama, menggalas tanggungjawab besar dan berat untuk menjaga ahli keluarganya. Yang kedua, perlu memberikan perlindungan kepada semua ahli keluarga. Yang ketiga pula ialah menyediakan segala keperluan asas kepada isteri dan juga anak-anak seperti tempat berlindung, pakaian dan juga makanan. Jika semua ini diberikan dengan baik, jadi maka mereka mampu memberikan nafkah sebaiknya. Namun pada zaman yang semakin berkembang ini, keperluan asas sudah menjadi beban untuk ayah dan juga suami. Hal ini adalah kerana permintaan yang tinggi. Jadi, ahli keluarga perlulah memahami kemampuan ayah dan juga suami supaya dapat mengelakkan lagi perkara yang tidak ingin seperti pergaduhan dalam keluarga. Jadi, sebagai suami juga, nafkah wajib diberikan dalam 2 bentuk, iaitu zahir dan juga batin. Perkara ini selalu menjadi isu iaitu di laman sosial yang selalu mempertikaikan tanggungjawab suami dan juga isteri. Suami, dia menyediakan tempat tinggal yang selesa untuk berlindung, pakaian dan juga makanan sebagai keperluan asas. Isteri juga, dia berhak mendapat nafkah dalam bentuk wang ringgit ataupun barangan untuk kegunaan dia sendiri. Namun, sekarang ini, ramai yang keliru dengan wang nafkah isteri dan juga wang barang dapur. Untuk pengetahuan semua, kedua-dua ini adalah berbeza. Okey, berkaitan dengan kerja rumah, suami isteri mempunyai peranan yang berlainan. Jadi suami mencari rezeki manakala isteri menjaga rumah dan juga melayani anak-anak dan suami.
Tetapi tidak salah sekiranya suami ingin menolong isteri untuk membuat kerja rumah, mencuci pinggan mangkuk, menjemur pakaian dan juga sebagainya. Isteri bukannya membuang masa di rumah dengan tidak berbuat apa-apa. Menjaga anak dan membersihkan rumah itu juga kerja yang berat dan memerlukan kesabaran dan tenaga yang banyak. Jadi, tidak salahlah kalau suami ringan tulang untuk menolong isteri dengan membuat kerja rumah. Ibu bapa pula wajib untuk mendidik anak dengan memberikan ilmu dunia dan juga akhirat dengan secukupnya. Adalah sangat penting untuk pastikan anak-anak cemerlang dalam peperiksaan dan dalam mengerjakan ibadah. Hal ini kerana anak-anak ni adalah cerminan kedua-dua ibu bapa. Bagaimana ajaran turun ke anak-anak, macam itulah juga hasilnya. Jadi ibu bapa ni dia kena tunjuk contoh dan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Tidak boleh hanya sekadar bercakap, tapi perlu tunjuk contoh supaya mereka tidak merokok sama ada di rumah ataupun di mana-mana saja. Tapi bila ayah ni dia ada tabiat merokok, anak-anak akan terikut-ikut dengan perbuatan tersebut dan nasihat itu akan jadi sia-sia sahaja. Ini tidak bagus kerana anak-anak ni dia akan mudah terjebak dengan perkara seperti itu. Anak pula dia perlu hormat kedua ibu bapa mereka supaya tak menyakiti hati mereka dan juga perasaan mereka. Ini penting untuk anak-anak dapat restu, berkat dan juga keredaan ibu bapa. Anak-anak ni dia kena jaga hati orang tua supaya ibu bapa tidak ada rasa tidak puas hati kepada anak-anak. Jadi elak jadi anak derhaka kerana boleh bagi impak yang besar kepada anak-anak. Jadi saya nyatakan di sini bahawa peranan institusi kekeluargaan ini jelas akan memberi kesan positif dalam sistem sosial Islam. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada panel kedua yang segak bergaya atas penjelasannya. Sebentar tadi, soalan terakhir saya pada hari ini dan saya ingin mendengarkan daripada kedua-dua ahli panel kita. Apakah kesan positif dan kesan pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam kita pada hari ini? Kita mulakan dengan panel pertama, Saudara Muhammad Adib. Silakan. Dasar yang ditetapkan dalam sistem sosial Islam adalah bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang baik dan sejahtera. Keluarga memainkan peranan penting dalam proses pembentukan masyarakat. Tanpa institusi keluarga, kewujudan negara dan masyarakat itu tidak akan sempurna. Islam juga memandang keluarga sebagai institusi pencurah masyarakat yang bakal dibina. Pembinaan institusi keluargaan yang utuh mampu memberi impak besar dalam sistem sosial Islam. Antara pembentukan institusi keluargaan yang mampu membina unit-unit keluarga yang soleh. Pembina unit-unit keluarga yang soleh adalah asas pertama bagi sistem sosial Islam. Islam menganggap bahawa ketenteraman jiwa dan kehidupan yang aman damai bermula daripada kehidupan seorang lelaki dan wanita sebagai pasangan dalam sebuah rumah tangga itu. Firman Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan kamu pasangan isteri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia jadikan antara kamu kasih dan sayang. Surah Ar-Rum ayat 21. Berdasarkan ayat ini, rumah tangga juga adalah pusat kasih sayang dan keinsafan anak-anak atas kesusahan dan pengorbanan ibu bapa mereka sendiri. Firman Allah juga dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah serta menyusukannya selama 3 bulan. Sebuah keluarga yang ditegakkan atas keimanan akan dipenuhi dengan kasih sayang dan dihiasi pula dengan amal-amal soleh. Suasana rumah tangga yang soleh ini adalah asas utama bagi perkembangan segala unsur kebaikan dan untuk suami isteri dan anak-anak. Perkembangan ini melibatkan segala bidang kehidupan manusia, sama ada bersifat kerohanian, akhlak sendiri dalam keluarga itu, disiplin serta keazaman bekerja untuk menambahkan sumber rezeki keluarga. Jadi jelaslah bahawa keutuhan sebuah keluarga mampu melahirkan masyarakat yang sempurna, hasil daripada keluarga bahagia. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama. Seterusnya kita memberi peluang kepada panel kedua pula. Baiklah, Saudara Muhammad Suhaib, bagaimana pula dengan pendapat anda? Silakan. Pada pendapat saya, kesan positif ni adalah dari sudut masyarakat di mana pembentukan kekeluargaan itu
mampu melahirkan anggota masyarakat yang bertakwa. Bermula daripada rumah tangga yang soleh, dalam sistem sosial Islam, maka muncullah individu yang bertakwa yang mana sangat dititik beratkan dalam sistem sosial Islam. Mereka menjalankan segala tanggungjawab yang perlu untuk mereka lakukanlah kepada ahli-ahli keluarga mereka sendiri. Mengenal hak-hak kaum kerabat dan juga dilakukan dalam unit rumah tangga. Sistem sosial Islam ni ia bertujuan untuk melahirkan anggota-anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Sifat tanggungjawab ni baca kebaikan yang lebih tepat. Sifat tanggungjawab yang diingini oleh sistem Islam ialah atas dasar takwa. Kerana tiada neraca kebaikan yang lebih tepat selain daripada takwa. Menurut perkiraan Islam, firman Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di antara kamu. Jadi dengan takwa sebagai dasar, sikap tanggungjawab tidak terbatas ni untuk kaum kerabat dan juga jiran tetangga. Yang mana tertentu malah lebih luas daripada itu. Sikap tanggungjawab itu akan menjadikan dia bersungguh untuk menolong sesiapa sahaja dalam masyarakat itu. Sikap ini akan menjadikan mereka sebagai anggota-anggota yang saling bekerjasama untuk mengendalikan urusan mereka bersama. Dengan adanya sifat takwa dan tanggungjawab, wujudlah keamanan dan juga kedamaian dalam masyarakat dan dapat mengelakkan daripada kejahatan dan juga pencerobohan. Dan adanya kasih sayang antara satu sama lain yang mana merupakan aspek yang paling penting dalam sistem sosial Islam itu. Itu saja hujah saya berkenaan dengan soalan terakhir oleh saya. Baiklah, terima kasih atas hujah yang cukup baik dilontarkan oleh kedua-dua panel hebat kita. Nampaknya masa amat mencuri kita. Semoga semua dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kami. Baiklah, sebelum kami mengundurkan diri, terimalah serangkap pantun dan indah daripada saya sebagai tanda perpisahan kita pada hari ini. Tuailah padi di antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.